Coach, boleh ceritakan sikit penglibatan coach dengan pasukan kebangsaan Ukraine? Sebenarnya saya baru start dengan Persatuan Badminton Ukraine tahun lepas bulan 11. Bulan 10 dah pergi sana buat dokumentasi apa semua, bulan 11 start lah. Cuma dapat bertahan 5 bulan je sebab dah start perang, so saya kena balik sini. Ini adalah satu peluang yang saya dapat di mana Ukraine sebelum ni tak ada national team. Jadi dia punya motif adalah untuk membuat sebuah national team dengan player dan coaches semua tinggal dalam satu bangunan seperti Malaysia dan sebagainya. Jadi itu tujuan dia untuk ambil saya, dan fokusnya adalah untuk Olimpik 2024. Dan kita berjaya buat tempat pusat latihan spesifik untuk pemain-pemain nasional, tempat tinggal, makan dan juga high performance center dekat sana. Jadi dalam masa 5 bulan walaupun singkat, tapi kita berjaya mencapai kita punya target untuk buat situ. Cuma sayangnya kita tak dapat sambung atau meningkatkan lagi ke arah yang lebih tinggi. Maksudnya sewaktu peperangan berlaku, coach ada di sana? Ya. Boleh ceritakan suasananya, coach? Ada sebenarnya. Masa tu pukul 4.30 pagi sebab di Ukraine subuh, masa tu sudah awal 4.45. So saya bangun dalam 4.30 untuk buat persiapan training. Tiba-tiba bunyi letupan. Bunyi letupan tu 1.7 km saja dari rumah saya. Jadi dia memang agak kuat. Tapi sehari sebelum tu, malam tu, sudah ada beberapa berita mengatakan sebahagian daripada state Ukraine tu dijadikan sebagai independent state. Jadi dekat situ tension dah mula ada. So bila dah start peperangan tu, pagi 4.30 sampai 2 hari saya masih dah ada di Ukraine. Dan macam-macam bunyi letupan dan sebagainya ada. Cuma kebetulan saya sempat pergi ke kedutaan Malaysia. Dekat sana, dekat kedutaan Malaysia tu, saya boleh stay 2 hari. Dan selepas tu kita drive ke Poland, mengambil masa 45 jam untuk sampai ke Poland. Dan lepas Poland, baru kedutaan Malaysia di Poland tu hantar kita balik. Tapi dalam masa 2 hari itu, makanan, minuman semua dah sangat-sangat limited lah. Coach boleh ceritakan perbincangan dengan pihak national team Ukraine untuk bawa player-player berlatih di sini? First kali projek ni berjaya disebabkan pemain kita layak ke kejuaraan dunia. Untuk negara seperti Ukraine, kita berjaya layakkan 6 orang pemain, kita consider itu adalah satu pencapaian yang bagus. Jadi dekat situ, apa yang saya boleh katakan, kalau diorang tak berjaya untuk qualify World Championship, kita tak buat program ini. Tapi bila diorang berjaya, jadi kita kena membantu mereka. Dan first kali kita jumpa mereka di Thailand sebab Persatuan Badminton Thailand memberi kita peluang. Dan selepas di Thailand kita jumpa, kita rancang untuk datang ke Malaysia di samping bermain 2 tournament di Malaysia, Malaysia Open dan Malaysia Open dan Singapore Open. Jadi di situlah bermulanya kita punya plan untuk bawa dan melatih pemain kita. Cuma pemain-pemain single kita agak lambat datang sebab ada urusan pasport dan sebagainya, tapi dari sudut persiapan semuanya cukup. Tapi saya difahamkan coach bukan sekadar jurulatih untuk mereka, malah coach yang menjaga mereka, biarkan mereka tinggal di rumah coach. Jadi tanggungjawab macam tu sesuatu yang mungkin bukan semua orang akan buat. Coach boleh ceritakan? Ya, itu betul. Tapi itu saya rasa lebih daripada siapa saya belajar ni. Sebab saya daripada start badminton pun saya belajar bersama legend Datuk Misbun. Jadi saya tengok cara dia, macam mana dia ambil pemain-pemain daripada negeri-negeri lain, dia tinggalkan dekat rumah dia bagi makan, jaga sebagai family dan sebagainya. Jadi impact tu terkesan dekat saya sehingga kan sampai sekarang pun saya bersyukur sebab saya boleh buat benda macam tu. Walaupun tak sehebat seperti dia, tapi at least jalan tu dah nampak dah untuk buat benda-benda macam tu. Jadi dari sudut beban apa semua tak ada. Yang penting kita ikhlas untuk buat, insya-Allah semua jadi terbaik lah. Jadi coach ada rasa tak, selain daripada bimbingan badminton tu, coach secara tak langsung juga menunjukkan gaya hidup orang Malaysia, adab sopan. Jadi coach kat situ nampak ada kebaikan tak bila berlaku program-program macam ni? Memang ada. Dan zaman sekarang kita ada banyak media sosial. Kita boleh tengok pelbagai atlet-atlet beragama Islam, kadang-kadang macam Khabib. So setiap kali dia pun bagi tahu bila dia buat sesuatu, itu adalah satu proses untuk berdakwah melalui cara dia. Jadi dekat situ, itu adalah satu aim utama saya, di mana dekat rumah ke mana-mana saya jaga tanggungjawab saya supaya bukan dia orang perlu fikir
orang Islam saja, tapi dia nak perlu fikir orang Malaysia generally macam ni, dia jaga, dia bertanggungjawab dan sebagainya. Ada dia berkongsi dengan coach apa reaksi dia orang, respon terhadap orang Malaysia yang dia nampak? Memang ada, dan untuk dia orang terlalu ketara nampak orang seperti ni, sebab seperti yang saya cakap, negara-negara Europe dia lebih kepada diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Tapi sini kita selalu letak orang sebagai kepentingan diri, lebih-lebih lagi dalam sukan. Sukan ni sesuatu hubungan dalam sukan ni sesuatu yang lebih daripada orang biasa, di mana coach sentiasa letak pemain dulu sebagai kepentingan, baru family dan baru diri sendiri. Jadi dekat situ diorang nampak benda ni sebagai pengorbanan besar. Tetapi bagi kita daripada sudut agama pun ataupun daripada culture Malaysia kita, ia adalah benda yang biasa. Cuma antara ikhlas tu, tahap mana tu terpulang pada individu masing-masing. Ya. Okay, secara keseluruhannya berapa orang pemain yang coach jaga, dan untuk persiapan mereka ke kejuaraan dunia ni macam mana progres bawah latihan coach? Okey, keseluruhannya saya ada 7 pemain, yang 6 terdiri daripada single lelaki, single perempuan, double lelaki dan double perempuan, dan 1 pemain ranking nombor 1 Eropah bawah 19 tahun. Semua persiapannya alhamdulillah cukup. Masing-masing sudah pulang, macam pemain 19 tahun dah balik ke Eropah untuk menyertai pertandingan besok, European Junior. Yang lain semua sudah mula berangkat ke Jepun disebabkan tiket mereka datang ke sini dan visa untuk tinggal sini berbeza. Dekat Malaysia mereka hanya boleh tinggal 30 hari, tambahan beberapa hari. Jadi dekat situ kita kena pastikan dia orang keluar dulu. Yang macam Masha dengan Liza ni, dia orang datang lambat, jadi dia orang boleh pergi lambat sikit. Dia akan pergi dengan saya besok ke Jepun. Apa expectation untuk pemain-pemain ni coach? Secara jujurnya, penyertaan mereka sahaja dalam kejohanan ni adalah satu kejayaan. Sebab dalam situasi perang macam ni, kalau mereka dapat main tournament ni pun dah satu kemenangan kepada mereka. Tapi untuk saya sebagai jurulatih yang bervisual tinggi dengan pemikiran yang lebih jauh, saya nak mereka bukan saja menyertai tetapi bermain apa yang mereka telah praktikan. 2 bulan dekat sini, 1 bulan di Thailand, banyak benda yang diorang belajar. Jangan dalam court mereka tak dapat keluarkan apa yang mereka belajar. Jika mereka keluarkan semua yang terbaik mereka keluarkan, insya-Allah diorang akan rasa puas bermain, dan dari situ baru result akan datang automatik. Jadi saya punya target, bring out their best. That's all. Okey, macam coach sendiri pernah timba pengalaman banyak di Denmark, Europe dan Asia jugalah. Jadi sebagai coach, macam mana ilmu-ilmu dari setiap negara tu dikumpulkan dan membentuk cara latihan coach sendiri? Okey, memang banyak ilmu yang saya pelajar, dan selain daripada belajar semua ilmu, kita perlu ada identiti dan kita perlu ada formula sendiri dan kita ada modul sendiri. Ini 3 penting. Identiti saya sebagai coach, macam mana karakter, lepas tu formula saya sendiri, dan paling penting modul. Kalau 3 ini saya boleh olahkan mengikut daripada negara-negara lain, ambil yang bagus dan sebagainya, itu adalah satu strong point. Tetapi untuk meningkatkan seseorang pemain, saya tak boleh gunakan ini saja. Saya perlu mengkaji setiap seorang pemain. Saya ada pemain single tangan kiri, pemain Masha yang badan besar untuk bermain depan. Jadi kajian saya ke atas dia orang, dan daripada situ saya akan dapat kunci untuk melatih mereka. Dari sudut mana saya nak betulkan, daripada stamina, physical, tactical atau daripada mental. Jadi secara keseluruhan, kajian seseorang jurulatih ke atas pemain tu lebih penting untuk membuat program. Kita tak boleh buat program yang saya buat dulu kepada pemain. Jadi saya kena cipta sesuatu modul baru untuk berkesan dengan corak permainan pemain, dengan DNA pemain itu sendiri. Because saya nak minta coach bagi pendapat peribadi lah. Sebab kalau ikut current situation di Malaysia, kita ketandusan pemain perseorangan yang berwibawa. Selepas Ziyong mungkin tak nampak pelapis yang setanding. Kalau coach tengok pengalaman coach di luar negara, di Asia, di Eropah, adakah ini lumrah? Memang setiap negara akan lalui proses ni, ataupun sebenarnya memang kita dalam masalah? Okey, satu soalan yang bagus, tapi saya tak tahu saya cukup tahap untuk jawab soalan dia atau tak ada. Cuma saya jawab secara ikhlas dengan melalui pengalaman saya. Setiap negara akan melalui proses ini, di mana ada masa Denmark akan produce banyak player, ada masa China akan produce banyak player, Indonesia dan sebagainya. Dan ada masanya mereka akan ketandusan player. Seperti saya tengok sekarang, China pun mengalami situasi sama macam Malaysia juga.
Cuma proses peningkatan diorang ni, dia perlu dijalankan dalam masa yang agak lama, bukan dalam masa yang singkat. 6 bulan, 1 tahun dia tak boleh jadi. Dia memakan proses yang lama. Dan satu lagi, pada pendapat saya, setiap negara mempunyai DNA masing-masing. Malaysia, setahu saya, pemain-pemain Malaysia, DNA pemain Malaysia daripada zaman Datuk Misbun sampai ke Chong Wei dan sampai ke Dizija, pemain Malaysia ni berani, mempunyai skill semula jadi. Kita mempunyai seni yang semula jadi. Jadi kita harus menyambung kesinambungan melalui kekuatan negara kita. Seni, keberanian, kita punya mentality, kita punya adaptation dalam game, itu semua DNA pemain Malaysia. Kalau contohnya DNA pemain Cina, kekuatan, power. Dia maintain dia punya training, kita maintain kita punya training. Tapi kalau kita melatih pemain negara kita melalui DNA latihan daripada negara-negara lain, contohnya Denmark atau China atau Thailand, kita akan sentiasa berada satu tahap di bawah. Sebab apa? Kita copy DNA daripada negara lain. Itu pendapat saya saja. Jadi sama juga pemain Ukraine, saya tak boleh latih mereka sebagai pemain Malaysia, tapi saya perlu melatih mereka melalui DNA pemain Ukraine. Di mana mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai agresif, eksplosif. Jadi saya perlu gunakan kebijaksanaan saya untuk melatih mereka. Itu je. Okey, macam coach sendiri adalah bukti bahawa tenaga pengajar dari Malaysia sebenarnya bertaraf tinggi. Jeremy Gan, Rosman Razak, Tan Kim He, bila dia bawa tim luar, tim tu pun melonjak naik. Jadi ini sebenarnya satu pengiktirafan untuk tahap badminton di negara kita. Yes, memang betul. Memang betul, itu satu pengiktirafan. Dan sebenarnya coaches-coaches Malaysia ada banyak lagi selain daripada yang high performance seperti Tan Kim He, Jeremy Gan dan sebagainya. Ada yang coaches-coaches yang sama taraf lebih hebat daripada coaches-coaches yang berada di luar negara. Cuma kadang-kadang peluang itu tak dapat untuk buktikan, dan waktu peluang yang dibagi terlalu singkat. Sebab apa? Badminton adalah satu proses yang panjang. Kita tak boleh ambil satu pemain dalam 3 bulan dia boleh champion, tak ada. Sebab pemain itu mempunyai pemikiran, pemain itu mempunyai perasaan. Jadi kita kena combine, kita kena synchronize, kita kena fahamkan dia. Menang, kalah, kecewa, suka, duka, baru dia akan belajar untuk sampai satu ke tahap yang tinggi. Saya tengok, itu yang saya cakap, macam Datuk Lee Chong Wei memang teruja tengok cara dia latih. Dia kalah, besok dia latih lagi. Lepas tu dia menang, dia latih lagi. Jadi dia belajar daripada kesinambungan itu. So memang semua jurulatih Malaysia yang ada di luar negara, baik yang high performance atau yang middle performance, mempunyai kunci untuk membimbing pemain-pemain untuk ke tahap yang lagi tinggi. Coach, saya nak minta Coach share sikit, sebab tadi sebelum kita interview, Coach ada cerita dengan saya tentang pembentukan mentaliti pemain berbeza di Eropah dengan Asia. Boleh Coach share sikit? Okey, itu kita share untuk demi pembelajaran ya. Macam saya di Denmark selama 6 tahun, mentaliti pemain ketika dalam latihan, mereka berlatih 2 jam, 2 jam setengah saja. Tetapi mereka gunakan 2 jam, 2 jam setengah itu sebagai investment untuk hidup mereka. Sebab apa? Dekat sana mereka tidak mempunyai gaji bulanan untuk latih. Mereka kena cari kerja sendiri. Jadi lepas pagi training, petang mereka pergi cari kerja sendiri. 18 tahun mereka kena keluar daripada rumah ibu bapa sebab diorang independence. Jadi dekat sini mentaliti diorang, badminton kalau mereka bagus, mereka akan jadikan sebagai bisnes. Jadi setiap waktu diorang datang untuk training 2 jam, 2 jam setengah, mereka fikir ini adalah investment saya tak boleh rugikan. Jadi diorang mengejar latihan untuk meningkatkan prestasi secepat mungkin. Tak ada orang yang duduk bercakap, tak ada. Kalau engkau dapat, kau maju. Kalau engkau tak dapat, player lain ada. Jadi mereka mengejar-ngejar. Kalau di Thailand pula, obedient. Sebelum latihan bermula, satu ketua kumpulan akan kumpul semua handphone, dia letak tepi. Sebab apa? Dia nak beri tumpuan kepada latihan. Nombor 2, dia respect kepada coach. Coach datang untuk training, ini waktu dia, kita bagi yang terbaik. Tetapi di Malaysia, pembentukan ini perlu bermula daripada akar umbi. Saya tahu sekarang zaman dah berubah, handphone dan sebagainya, tapi kita perlu memberitahu apakah tanggungjawab coach. Tanggungjawab coach adalah merealisasikan impian pemain.
So pemain nak apa? Dia nak jadi juara dunia, dia nak jadi nombor 1 dunia, dia nak ada kewangan, nama, boleh. Tapi bagi 4 benda, jiwa, raga, tenaga dan masa. Yang coach pula, kita bagi keikhlasan dalam latihan untuk membentuk pemain. Okay, soalan terakhir coach. Okay. Apa harapan terbesar coach dalam badminton? Maybe untuk career coach ataupun untuk negara kita sendiri? Untuk career saya nak sampai tahap yang maksimum. Selalunya orang cakap I want to be a best coach. Tapi untuk saya, the best coach is the best for the players. Maksudnya, saya tak perlu best coach untuk orang lain. Saya nak jadi best coach untuk pemain-pemain saya. Sebab apa? Bila saya jadi best coach untuk pemain-pemain saya, dari situ kepercayaan dan result akan datang. Dan of course aim saya sebagai personal, saya nak lahirkan pemain yang juara dunia, yang mana Malaysia belum ada lagi, pingat emas Olimpik dan juga Thomas Cup. Daripada sudut untuk Malaysia, saya sedih sebab tak dapat bantu lagi. Belum ada peluang untuk bantu lagi. Kalau dapat bantu, sedaya upaya saya nak bawa Malaysia ni sebuah negara yang digeruni. Sekarang saya agak cemburu tengok Indonesia sebab setiap kali dia orang pergi tournament dengan grup yang besar, double, single, mixed double, dia orang kita tengok pun gerun kan. Jadi dekat situ itulah harapan supaya Malaysia jadi sebuah negara yang digeruni seperti dulu. Kita ada pemain-pemain, kalau sekali keluar tournamentnya, dalam draw je ada 7-8 player Malaysia. Semua orang pening nak main dengan player Malaysia. Dia cakap, oh menang ni jumpa lagi satu. Macam itulah. Tapi harap pihak-pihak yang ada sekarang sama-sama membantu. Dia sebab proses ni dia akan makan masa. Daripada junior dah kena didik dia orang. Dia bukan datang dalam masa 2-3 tahun, tak ada. Kita kena congkil balik daripada akar umbi. Sematkan mentaliti dia orang, disiplin dia orang dan sebagainya. Coach dah ready kalau dipanggil untuk Malaysia ataupun coach nak belajar lagi? Saya nak belajar lagi. Masih belum ready lagi sebab secara jujur walaupun pengalaman banyak, tapi saya tak terbukti lagi mencapai title-title yang besar. Memang player ada menang International Challenge, International, tapi untuk ambil sebuah negara seperti Malaysia, saya perlu belajar ke tahap yang tinggi lagi. Dan insyaAllah pelajaran ilmu ni tak putus. Jadi kalau ada peluang, kita cuba. Kalau tak ada, kita keep on. Jalan tu masih panjang lagi. Apa yang peluang ada, kita ikhlas saja. Okay, coach, kami dari Rimau Malaya ucapkan terima kasih dan doakan semoga maju jaya untuk coach. Terima kasih, insyaAllah. Terima kasih, coach.